Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 11 akan membentangkan tajuk budaya hedonisme memberi terhadap generasi masa kini. Kami akan menguraikan bentuk hiburan melampau dan kesan terhadap nilai akhlak, kehidupan beragama, dan identiti bangsa. Saya akan membentangkan tentang pengenalan hedonisme. Hedonisme ini adalah doktrin falsafah yang mengatakan bahwa kesenangan adalah kebaikan tertinggi. Oleh itu, seseorang hedonis akan berusaha sedaya upaya untuk mencapai tahap keseronokan yang tinggi dan mengejar apa saja yang membawa mereka kepada kebahagiaan. And then, menurut Al-Adibni, hedonisme adalah kegilaan untuk hidup bergembira dan berkehendak untuk bersukaria tanpa batasan. Dan hedonisme ni dia berasal daripada dua perkataan, iaitu hedon dan isme. Budaya hedonisme yang asalnya merupakan satu aliran telah bertukar menjadi sebagian cara hidup masyarakat moden dan juga menganggap kesenangan sebagai kebaikan yang paling utama dan adalah menjadi kewajipan kepada seseorang itu untuk mencari kesenangan bagi tujuan kehidupan mereka sendiri. Seterusnya, saya akan memisahkan kesan amalan hedonisme kepada kehidupan beragama. Pertama sekali, dari pandangan agama Islam, amalan hedonisme ditentang. Ini kerana agama Islam berpendapat bahawa individu yang mengejar kemewahan di dunia adalah dianggap pendosa, seperti dinyatakan dalam surah Hud ayat 116. Agama Islam juga mengamalkan prinsip wasatiyah, iaitu kesederhanaan dan keadilan. Agama Islam ingin umatnya untuk menyeimbangkan kehidupan di dunia dan akhirat. Amalan hedonisme akan menyebabkan umat Islam terjerumus di dalam maksiat semata-mata untuk mengejar kegembiraan di dunia. Dari pandangan agama Kristian, hedonisme juga diharamkan. Ini kerana agama Kristian percaya bahawa kegembiraan yang terbesar di dunia adalah dengan menyanjung dan mengagungkan Tuhan. Walau bagaimanapun, manusia tetap lalai sehingga menyebabkan mereka melakukan perkara tidak bermoral seperti mabuk dan kesalahan seksual. Tambahan pula, agama Kristen menginginkan umatnya untuk mengejar kebahagiaan yang berkekalan, bukannya sementara. Amalan hedonisme pula mengutamakan kegembiraan yang sementara, menyebabkan amalan tersebut ditolak oleh agama Kristian. Sekali, pandangan dari agama Hindu. Agama Hindu tidak menghalang umatnya untuk mengejar kemahuan mereka di dunia, tetapi kemahuan tersebut perlulah mendatangkan kebaikan. Sama seperti agama Kristian, agama Hindu menginginkan penganutnya untuk mengejar kebahagiaan yang berkekalan, bukannya sementara. Kegembiraan ataupun kama perlulah dikecapi dalam batasan dharma, iaitu pegangan manusia dari segi moral, akhlak dan agama. Agama Hindu juga melarang penganutnya untuk bersikap tamak, kerana semakin tamak seseorang itu semakin miskinlah dia. Kesimpulannya, semua agama yang dinyatakan menolak amalan hedonisme. Semua agama di dunia ini menginginkan kebaikan kepada penganutnya, manakala amalan hedonisme mendatangkan keburukan, menyebabkan amalan tersebut ditentang. Terusnya ialah kesan buruk hedonisme terhadap nilai akhlak. Sebagai permulaan, keseronokan yang berlebihan boleh membawa kepada tingkah laku yang impulsif dan tidak terkawal. Mereka yang terlalu mencari keseronokan akan cenderung untuk mengabaikan nilai moral seperti tanggungjawab, keadilan dan kesopanan. Sebagai contoh, sekumpulan pelajar institusi pengajian tinggi di Malaysia yang terlalu mengagumi budaya hedonistik Barat akan mengabaikan tanggungjawab mereka sebagai pelajar, dan sebaliknya menerima dharma Barat seperti berseronok dan bersosial sambil lewat. Selain itu, penekanan yang berlebihan terhadap keseronokan boleh mengakibatkan peningkatan kelaziman hedonisme dalam masyarakat. Apabila komuniti secara kolektif mengamalkan nilai hedonistik, prinsip penting seperti kasih sayang, kejujuran dan keadilan mungkin dipinggirkan. Komuniti yang semata-mata menghargai keseronokan pribadi mungkin menjadi tidak peka terhadap keperluan dan kesejahteraan bersama orang lain. Hedonisme juga boleh menjejaskan prinsip agama dan rohani, kerana aktiviti atau tingkah laku yang bertentangan dengan ajaran agama boleh diterima dalam konteks hedonistik. Akhir sekali, apabila hedonisme tidak dikawal, ia boleh menjejaskan kesejahteraan mental dan emosi seseorang secara negatif. Jika seseorang menjadi terlalu fokus untuk mencari keseronokan, mereka mungkin mengabaikan aspek penting lain dalam kehidupan seperti kestabilan emosi, hubungan dengan orang lain dan perkembangan pribadi. Seterusnya, saya akan menguraikan pergaulan bebas sebagai bentuk hiburan melampau dan kesannya terhadap nilai akhlak, kehidupan beragama, dan identiti bangsa.
Pergaulan bebas merupakan salah satu budaya hedonisme yang telah menjadi satu fenomena sosial yang semakin menular, terutamanya di kalangan generasi masa kini yang juga semakin mendapat perhatian dalam masyarakat. Fenomena ini mencakup pelbagai aspek, yaitu hubungan interpersonal, terutamanya yang berkaitan dengan norma-norma seksual dan etika yang melampaui batas. Beberapa faktor dapat mempengaruhi pergaulan bebas, antaranya yang pertama, perubahan norma sosial di mana masyarakat mempunyai sifat keterbukaan terhadap variasi hubungan yang membawa kepada persekitaran yang menerima pergaulan bebas. Kedua, perkembangan teknologi yang dapat menjadi platform pertemuan dan interaksi tanpa batas yang juga memberi akses lebih besar terhadap beragam pilihan hubungan, terutamanya media sosial dan kemunculan dating apps. Ketiga, pergeseran budaya yang dapat mempengaruhi pandangan terhadap hubungan dan komitmen yang membolehkan berlakunya kecenderungan penerimaan pergaulan bebas. Keempat, adanya pendidikan yang mendorong kepada pemahaman tentang keberagaman hubungan dan memberikan kesadaran terhadap hak-hak individu dan dapat mempengaruhi pandangan terhadap pergaulan bebas. Kelima, pertukaran budaya dan nilai global dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap hubungan dan membawa konsep pergaulan bebas dari budaya satu negara ke negara yang lain. Tambahan pula, pergaulan bebas berlaku dalam pelbagai bentuk tergantung pada interpretasi dan pilihan individu, seperti hubungan tanpa ikatan perkawinan formal dan hubungan intim tanpa komitmen jangka panjang. Pergaulan bebas juga termasuklah berseronok dengan minuman alkohol, menagih dada, seks bebas, dan merokok. Pergaulan bebas yang tidak terkawal boleh membawa kepada penurunan nilai akhlak, di mana generasi masa kini mula mengabaikan norma-norma moral dalam hubungan interpersonal dan etika masyarakat yang boleh memberi kesan negatif kepada individu dan masyarakat. Dalam konteks kehidupan beragama, pergaulan bebas boleh membawa risiko kepada berlakunya konflik dengan ajaran agama kerana budaya pergaulan bebas bertentangan dengan prinsip agama. Pengaruh pergaulan bebas juga dapat terasa pada identiti bangsa. Budaya yang dibawa atau dipengaruhi dari luar boleh menyebabkan pengaburan nilai-nilai tradisional yang membawa kepada kebimbangan tentang kehilangan identiti budaya, dan generasi muda mungkin kehilangan warisan budaya yang merupakan asas identiti bangsa. Remaja kurang kebolehan mengawal nafsu dan terpersona dengan dunia yang boros, yang membawa kepada budaya hedonisme yang berleluasan. Dua daripada fenomena terbesar keinginan memanjakan dalam budaya hedonisme merujuk kepada hiburan yang melampau dan pemanjaan seksual. Hiburan melampau, musik popular K-pop berkait rapat dengan budaya hedonisme remaja. Bentuk hiburan bertentangan dengan selera hiburan dan seni masyarakat Melayu Islam. Remaja akan mencetuskan peribadi fantastik dan membelangkai budaya dan identiti. Garis panduan hiburan dalam Islam ini disediakan untuk memberi panduan kepada pihak yang terlibat dalam industri hiburan merangkumi nyanyian, musik, tarian dan lain-lain, yaitu garis panduan dalam program hiburan, dalam ilek, dalam persembahan musik dan dalam persembahan artis dan tarian. Untuk berinovasi dan menarik perhatian, musik K-pop mempunyai ira yang agak radikal dan melanggar undang-undang Islam, dan pakaian persembahan bintang Korea akan mendedahkan dan skill dengan benteng telah menjadi kebiasaan. Dapat dilihat bahawa umum Islam yang tertarik dengan budaya K-pop telah terkikis dengan budaya hedonisme. Pemanjaan seksual. Di samping itu, pemanjaan seksual telah menjadi semakin serius di Malaysia. Ini adalah budaya hedonistik yang sangat serius, yang memanjakan keinginan dan akibat yang dibawanya kepada Malaysia sangat serius. Dalam agama Islam, umat Islam mengikuti wujud Tuhan dan mematuhi peraturan berpakaian. Tetapi hari ini, generasi muda ini telah lagi mematuhi wujud Tuhan. Mereka telah dicemari oleh etika budaya Barat. Mereka menanggalkan tudung dan pakaian yang panjang, mendedahkan sejumlah besar daging mereka kecuali muka dan tangan mereka. Kemanjaan seksual adalah salah satu kesalahan besar atas nama etika seksual dalam budaya hedonistik. Di dunia barat, hedonisme membawa kepada seksualika, seks remaja, pedofilia dan jenayah. Tetapi dalam masyarakat hari ini, perkara ini bukan sahaja berlaku di dunia barat. Kebanyakan kumpulan remaja Malaysia telah diceburi oleh budaya hedonisme, dan konsep tingkah laku seksual mereka juga telah melanggar ajaran agama masing-masing. Selain itu, kes zina semakin meningkat di Malaysia. Ini adalah disebabkan oleh keinginan seksual golongan muda yang memanjakan akibat budaya hedonisme. Dalam kajian ini,
Tidak ada kesan kebaik tentang budaya Hinduisme yang kami temui dan banyak kesan keburukan dapat didapati di Malaysia. Kesan terhadap nilai akhlak ialah budaya Hinduisme menyebabkan kemerosotan rohani manusia dan membolehkan kita mengikuti budaya kuning. Remaja secara beransur-ansur akan kehilangan keupayaan untuk mempelajari perkara baru dan kemahiran baru, dan remaja tidak lagi mempunyai jiwa murni. Selain itu, kesan terhadap kehidupan beragama ialah remaja akan semakin menjatuhi nilai-nilai agama mereka. Remaja kehilangan keupayaan mereka untuk menilai sesuatu. Kemudian remaja tidak akan dapat mengenai kesilapan sendiri dalam hidup dan membetulkannya kerana kurang masa untuk bermuhasabah diri dengan Tuhan. Seterusnya, kesan terhadap identiti bangsa ialah budaya Hinduisme akan menyebabkan ketengkaran dalam perhubungan interpersonal dan tidak kondusif kepada keharmonian dan kestabilan sosial. Seterusnya, generasi muda lupa maklumat hidup mereka yang sebenar dan raja gagal berusaha untuk menjadi insan yang sempurna dari segi intelek, rohani, jasmani dan emosi. Cara bentuk hedonisme yang dapat dikesan ialah pengaruh media massa. Media massa memainkan peranan penting dalam menyalurkan maklumat kepada masyarakat. Melalui perkembangan media massa, hedonisme menular ke dalam negara dengan begitu pantas dan mudah. Maklumat media massa dihasilkan dalam bentuk berita yang mudah supaya difahami oleh halayak ramai dan disalurkan melalui media elektronik dan media cetak. Antara contoh-contoh pengaruh media massa ialah televisyen, majalah dan media sosial. Dari televisyen, pengaruh ini dapat dilihat melalui filem atau adegan ganas serta kurang bermoral ditonton oleh golongan muda akan menyebabkan jenayah bertambah dan akhlak golongan kini kian rosak. Melalui majalah pula, terdapat iklan-iklan yang menonjolkan budaya barat yang berasaskan kepada keseronokan, pakaian dan budaya hidup bebas yang mengabaikan nilai-nilai murni dalam ajaran Islam. Manakala melalui media sosial seperti Instagram, ia menyebabkan remaja untuk mengikuti gaya hidup barat kerana mereka berpendapat bahawa gaya hidup barat lebih menuju kepada unsur bebas. Kesan pengaruh media massa dapat dilihat daripada 3 aspek, iaitu melalui nilai akhlak, kehidupan beragama dan identiti bangsa. Dari aspek nilai akhlak, kesilapan memilih bentuk hiburan boleh menjadikan manusia ketandusan akhlak. Manakala dari aspek kehidupan beragama pula, golongan kini akan mementingkan kepuasan nafsu tanpa batasan. Dari aspek identiti bangsa pula, golongan kini tidak peka bahawa akhlak buruk ini mampu memburukkan nama baik negara serta marah mereka sebagai rakyat Malaysia. Identiti bangsa boleh didefinisikan sebagai identiti seseorang atau rasa kekitaan satu negara atau bangsa. Antara kesan buruk terhadap identiti bangsa ialah fashion pemakaian dan penggunaan bahasa kebangsaan. Fashion pemakaian ala barat seperti skirt atau seluar pendek dan berbaju ketat sehingga menampakkan bentuk badan amat bercanggah dengan budaya di Malaysia yang lebih mementingkan kesopanan. Sehubungan dengan itu, pencemaran fashion pemakaian di Malaysia juga menyebabkan banyak pakaian tradisional diubah sesuai mengikut cita rasa dan kesesuaian moden. Seterusnya, penggunaan bahasa kebangsaan yang semakin berkurang menyebabkan para remaja lebih mengagungkan bahasa lain, terutamanya bahasa Inggeris. Mereka menganggap bahawa individu yang bertutur dalam bahasa Inggeris mempunyai status yang lebih tinggi, manakala individu yang bertutur dalam bahasa Melayu dianggap ketinggalan zaman dan tidak maju. Kesannya, para remaja berasa malu untuk menggunakan bahasa Melayu dalam pertuturan harian mereka. Tidak lupa juga kewujudan bahasa rojak menyebabkan para pelajar gagal untuk menguasai bahasa Melayu standard dengan baik. Kesimpulannya, budaya hedonisme terutamanya di kalangan generasi muda Malaysia semakin membayangi identiti bangsa dan nilai tradisional. Media massa dengan fokusnya pada budaya K-pop dan gaya hidup glamour memainkan peranan penting dalam penyebaran fenomena ini. Pergaulan bebas serta pemanjaan nafsu turut menyumbang kepada budaya hedonisme di Malaysia. Kesannya melibatkan pengabaian nilai-nilai akhlak, kehilangan nilai kehidupan beragama serta timbulnya konflik terhadap identiti bangsa. Langkah-langkah perlu diambil untuk memperkukuhkan identiti bangsa, memupuk nilai-nilai kemanusiaan dan memelihara kehidupan beragama. Pihak berkuasa dapat mempromosikan nilai tradisional melalui pendidikan dan program kebudayaan serta mengawal pengaruh media massa. Peranan keluarga dan masyarakat penting dalam membentuk nilai moral dan etika generasi muda. Kesedaran tentang kepentingan nilai agama, keadilan sosial dan identiti bangsa perlu diterapkan dalam bidang pendidikan dan masyarakat. Mencari keseimbangan antara kegembiraan dan tanggungjawab sosial akan membentuk masyarakat yang mantap dan merawat kepelbagaian budaya. Tindakan perlu diambil untuk memastikan generasi akan datang memahami dan menghargai nilai tradisional sambil merangkul perkembangan positif dalam masyarakat global. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.